dengan pemikiran saya. Saya walaupun seorang ahli UMNO, ya, saya tetap memberikan pandangan hujah saya demi kepentingan masa depan negara. Saya sayangkan negara saya. Saya sayangkan semua rakyat Malaysia ni yang berbagai bangsa dengan keturunannya yang beraneka ini. Dari itu, pada pendapat saya, kita dalam keadaan politik sekarang, kita agak-agak terlalu garah, cuba tidak melihat realitinya. Kita bercakap dalam 100 hari, tapi kita tidak tahu bahawa usia parlimen ini hanya pada sampai bulan Julai tahun 2027, 7 bulan campur 3 bulan, tak sampai 10 bulan pun. Ini dah 9. Bulan depan dah 10. Jadi lebih kurang dalam 10 bulan. 10 bulan 3 tolak 100 hari, 3 bulan tinggal 7 bulan. Apa benda yang nak dibuat dalam masa 7 bulan ini, dalam 100 ataupun 10 bulan ini? Kita sekarang ni kerajaan kabinet COVID-19 ini, yang dulu kita kata di bawah zaman Muhyiddin Yassin sebagai kerajaan gagal. Jadi apakah tindakan-tindakan yang kita lakukan yang perlu, yang proaktif untuk menyelesaikan masalah kematian rakyat terhadap COVID ini? Nampaknya bertambah. Ini disebabkan ribuan yang kena. Saya bernasib baik waktu saya kena COVID bawah 2,000 ya pada bulan Januari tahun ini. Jadi mungkin layanan saya boleh ditumpukan oleh frontliner, oleh para doktor, nurse. Sekarang ini beribu-ribu. Bagaimana mereka nak membantu, nak menyelaraskan? Malah kita pun tahu bahawa oksigen pun sebenarnya kurang, tidak mencukupi di mana-mana. Oksigen yang manual, pada kita oksigen mesti masuk duduk di belakang katil. Kita belum lagi menyediakan manual oksigen untuk mereka bagi bantuan pernafasan. Jadi kita mesti belajar mendidik diri kita menjadi ahli politik yang rasional. Negara ini negara kita. Dari itu terserah pada tuan-tuan lah. Saya pun amat bimbang. Saya tak nampak, macam saya kata, tak ada nampak cahaya di ujung terowong Barisan Nasional atau UMNO ni boleh menang dalam pilihan raya kali ini. Itu sebab saya cakap, apabila UMNO ambil alih kerajaan ni untuk tempoh 10 bulan ini, Pakatan Harapan ini dia gelak kerbau. Sebab segala beban-beban yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir selama 22 bulan, kemudian dibawa oleh Muhyiddin 17 bulan, dan sekarang oleh UMNO dan 10 bulan. UMNO lah yang menanggung beban busuk, yang saya ibaratkan seperti jamban yang tak pam ni. Dia tahu berak tapi dia tak pam. UMNO sekarang nak pam jamban tu untuk buang tai dalam jamban itu untuk hilangkan bau. Tapi bolehkah UMNO melakukannya dalam masa yang singkat dengan mentaliti 2-3 orang menteri yang kita nampak cara pandang, cara bertindak dia kebudak-budakan, tidak memberi fokus perancangan strategik. Apa portfolio yang dia pegang, tak ada perancangan. Kita tengok kenyataan mereka, lebih banyak lawaknya daripada yang menyentuh perasaan hati rakyat. Ini yang tidak ada kepada pemimpin atau menteri yang ada sekarang. Umpamanya kita nak buka sekolah, Menteri Pelajaran kata, oh kita dah ikut dilakukan oleh negara asing. Saya pun dah bercakap dengan kawan-kawan, termasuk dengan seorang bapa orang guru waktu minum. Saya kata, kita kena tengok betul-betul. Contoh dia, uniform tak perlulah pakai baju biasa yang sopan kerana masalah dia. Tapi masalahnya, jangan tengok yang negeri maju lain yang buka sekolah, tengok seberang Selat Melaka. Apa Menteri Pendidikan Indonesia buat? Dia buat trairan dulu. Patutnya Kementerian Pendidikan buat trairan, percubaan. Lakukan selama 2 minggu
untuk buat trairan percubaan sekolah ini dilaksanakan. Di mana masalah dia, di mana datangnya problem yang akan dihadapi oleh guru. Sekarang sekolah dibuka seperti biasa, waktu juga kajian nak dibuat, titik bengek yang berlaku, sistem dia, kita lupakah waktu permulaan sekolah buka dulu ada sekali di mana ibu bapa bertumpu di depan sekolah ambil anak-anak dia. Jadi apa yang terjadi kalau semua ibu bapa pergi ke sekolah untuk nak ambil anak dia? Apa akan terjadi? Jadi kita juga kena menukar time pembelajaran kita itu. Jadi tidak semestinya masuk pukul 7 pagi, 7.30 keluar pukul 1. Kita mungkin buat 7.30 pagi, pukul 10 keluar, pukul 11 satu tim lagi masuk untuk keluar pukul 3 petang. 3 petang tutuplah sekolah. Cikgu bolehlah buat kerja lain antara pukul 3 hingga pukul 5 sebagai seorang penjawat awam yang mesti bekerja antara pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi saya tak faham apakah idea Kementerian Pendidikan ini. Kalau saya, itu caranya, iaitu kita buat trairan dan kita buat sesi yang dahulunya pukul 7.30 lapor, pukul 1 tengah hari habis kerana budak lain masuk pukul 1.30 sampai ke petang. Sekarang kita kena buat dan kita kena jelaskan kepada cikgu mata pelajaran apa yang kita nak ajar sekarang, yang penting-penting. Yang tak penting tak payahlah, ya. Kita kena buatlah mata pelajaran yang penting. Matematik itu penting, bahasa Inggeris, bahasa Melayu itu penting, sejarah yang penting, yang mata pelajaran yang lain-lain itu, pengetahuan agama itu penting. Jadi pembukaan sekolah ini nanti ini bagaimana kita nak hadapi ni, termasuk murid-murid ini, time persekolahan dia. Kita masih lagi ortodok, berfikiran jumud, memikirkan pandangan-pandangan mereka yang tak pergi ke arus bawah masalah rakyat. Kita kena ingat, kita dah mula berhentikan sekolah ni tahun lepas. Bagaimana dengan bantuan buku teks? Bagaimana murid-murid? Kita tak fikir buku teks mana? Bantuan buku teks ni, Menteri Pendidikan tidak umumkan masa hendak pembukaan bulan depan ini bantuan buku teks. Kita tak sebut. Jadi budak-budak datang ni nak bawa apa ni? Nak bawa nyawa, nak bawa pensel, nak bawa pen, buku teksnya mana? Kerana kita kena ingat, tahun ini kita tidak bersekolah. Jadi satu benda yang kita terlepas pandang ialah buku teks ni, bantuan buku teks ni. Mana dia? Mana buku teks nak pakai? Mana core curriculum dia yang nak pakai? Jadi inilah kadang-kadang kita buat hanya kerana Menteri Pendidikan ni dia accountant. Dia adalah rakan golf. Muhyiddin Yassin dulu dilantik satu kementerian yang penting, dan diberikan taraf Menteri Kanan, tapi cara fikir dia ke laut. Dia tidak melihat bagaimana negara-negara lain, khasnya di seberang sungai Selat Melaka itu, secara mereka melakukannya. Ini yang kita tak tengok, kita tak kaji dan sebagainya. Jadi contoh dia, baju boleh pakai baju biasa. Bagaimana dengan kasut? Adakah rakyat dibenarkan pakai kasut melawar? Kasut kulit ke, kasut bukan kasut putih? Itu juga kena fikir. Dulu Majli Malik dah ubah pakai kasut hitam. Kasut dia macam mana? Esok kalau budak-budak datang dengan selipar Jepun pergi sekolah, macam zaman saya dulu, saya sekolah tahun 59 tuan-tuan. Saya masih ingat lagi kat sekolah ada anak murid yang pakai selipar Jepun. Ada yang tak pakai kasut pergi sekolah. Sebab zaman saya masih lagi bersekolah, dia 1, dia 2 pakai songkok. Maklumlah Melayu baru nak merdeka. Jadi sekarang bagaimana? Bagaimana dengan sistem? Jadi trairan itu perlu untuk nak selesaikan masalah-masalah ini. Masalah-masalah buku teks, masalah kasut apa nak pakai,
Kalau esok sekolah dah jadi cacamarbah, macam mana? Apa yang anak boleh buat? Bagaimana diorang nak gustan 3 bulan 4 bulan yang akan datang, ya, yang pelajaran yang tertinggal? Bagaimana kita nak selesaikan masalah kantin? Itu yang kita ingat. Sekarang ni bahawa seksi sekolah ni bulan Mac tahun depan, pagi tahun 2020, 21 seksi sekolah sampai bulan Mac tahun depan. Mana Mac daripada Februari ke Mac tu setahun. Jadi itu mungkin pandangan dia. Okay? Ni nah, Datuk Ullah Sikit Ismail Sabri lantik abang jadi pengurusi NAPAS. Ismail Sabri tak ada kena-mengena dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ini dilantik oleh Menteri Pertanian. Itu kena tanyalah sahabat saya Datuk Seri Ronald Kandi. Dan NAPAS ni pun tak adalah sangat menjadi agensi yang penting. Dia hanya sebahagian daripada subsidiary Lembaga Pertubuhan Peladang. Dan kemudian itu NAPAS ni juga bukan satu agensi yang baru, dilantik oleh melantik kroni banyak. Nanti besok saya akan jawab dalam MNS. Pada kita itu dia berkuasa, dia nak lantik siapa dia punya kuasa. Kita tak boleh bertikai-kai. Kalau kita tak bersetuju, tunggu pilihan raya dan parti dia untuk membetulkan balik. Umpamanya saya bangkitkan seorang siswa politik pada Perdana Menteri, anak dia itu menangkap ikan pun tak ada, jadi pengurusi jadi lembaga pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, kerana bapa dia siswa politik kepada Perdana Menteri. Jadi mungkin dia arahkan Menteri Pertanian lantik lah. Jadi budak saja, peguam, bukannya ada benda pun. Jadi ini tak payahlah kita nak seriuskan sangat. Kita ambil positif, dia ada kuasa, dia nak buat siapa dia punya suka. Dia nak lantik siapa dah, termasuklah abang dia. Jadi pada saya yang penting dia tidak lantik jawatan abang dia tu dalam portfolio dia. Kalau dalam portfolio pejabat Perdana Menteri itu, contohnya PNB tu di bawah Perdana Menteri, ada lantik ya abang dia. Itu jadi masalah lah. Ini di bawah Kementerian Pertanian. Mungkin Menteri Pertanian tu nak mengampu dia ke atau sebagainya. Jadi kita tak payahlah nak sembang perkara itu secara serius. Kita tengok dulu. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.